Pertama sekali, budaya kerja kelas pertama adalah melibatkan perkara kerja, hasil kerja, peluang, kemudahan dan kebajikan yang menunjukkan individu tersebut mempunyai minda kelas pertama. Apa yang dimaksudkan dengan berfikir adalah sikap ingin tahu seseorang individu terhadap sesuatu perkara dan menjadikan individu tersebut pemikir yang hebat. Definisi bagi kritis pula menurut Kamus Dewan tidak dengan begitu sahaja menerima atau mempersetujui sesuatu yang mana membuat pertimbangan baik buruknya terlebih dahulu. Manakala definisi bagi inovasi pula adalah satu kaedah mencari jalan yang menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian ataupun penambahbaikan. Seterusnya, negara yang menerapkan budaya kerja kelas pertama, negara Jepun. Bagi 6 tahun pertama, semua kanak-kanak diajarkan bagaimana untuk menghayati alam semula jadi, menjaga disiplin masa, menghormati orang tua dan menyayangi diri sendiri. Murid-murid dipupuk untuk mempunyai kemahiran berfikir dengan cara melihat, menilai malah menganalisis. Negara Korea iaitu budaya kerja sampai malam, elemen budaya kerja kelas pertama boleh dilihat melalui sikap mereka yang sangat bertanggungjawab terhadap tugas dan menunaikan hak kepada orang lain. Seterusnya, Malaysia menerapkan budaya mencipta pada peringkat sekolah lagi, seperti aktiviti mencipta dilaksanakan menggunakan teknologi pendidikan yang disediakan di sekolah seperti penggunaan tablet dalam sesi PDP. Melalui aspek ini, ia melatih anak muda negara kita untuk mempunyai minda yang berstrategi untuk melaksanakan tugas. Terima kasih, Annie. Seterusnya, apakah keperluan kepada pemikiran kritis dan inovatif ini? Pertama, melalui pemikiran yang kritis dan inovatif, kita dapat meningkatkan kualiti kerja. Seterusnya, meningkatkan prestasi dalam pekerjaan. Dalam masa yang sama, dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kos yang diambil untuk mencapai sesuatu objektif. Pemikiran sebegini memberikan 1000 faedah kepada organisasi. Antaranya adalah seperti memupuk nilai murni, mencipta dan menambah baik sistem dan cara kerja lebih sistematik, serta meningkatkan daya saing organisasi. Seterusnya, memacu organisasi ke peringkat teratas. Saya serahkan kepada Amirah untuk faedah seterusnya. Baiklah, seterusnya ialah faedah kritis dan inovatif dalam perkhidmatan awam, di mana ia dapat memupuk kerjasama antara agensi, meningkatkan imej perkhidmatan, meningkatkan kualiti dan produktiviti, meningkatkan kepuasan pelanggan dan stakeholders, serta menjimatkan kos dan masa operasi. Seterusnya, faedah dalam PDP pula adalah dapat meningkatkan kualiti PDP, dapat menarik minat pelajar mudah faham, dapat melahirkan murid yang kreatif dan berani serta berdaya saing, dapat mencari penyelesaian yang berkesan, menambah baik komunikasi serta kerja lebih sistematik dan juga cekap. Sekarang saya akan teruskan perbentangan dengan menerangkan aplikasi di dalam kerjaya sebagai seorang guru. Sebagai contoh adalah kaedah menyelesaikan masalah di mana sekolah saya sering menghadapi masalah pembuangan sampah. Jadi perkara pertama yang perlu saya buat ialah mengenal pasti punca dan seterusnya memilih saranan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Contoh seterusnya ialah kaedah yang dinamakan cukil bijak, merupakan satu kaedah kuis secara berkumpulan. Pelajar perlu menyediakan pelbagai teknik mengambil nota dan menyimpan nota untuk menjawab soalan-soalan tersebut mengikut kreativiti masing-masing. Contoh terakhir adalah penggunaan peta minda dan grafik seperti gambar rajah dan juga pelbagai bentuk visual. Rajah tulang ikan juga boleh digunakan untuk meneliti sesuatu masalah. Dalam bahasa Korea, pelajar boleh menggunakan peta minda untuk membezakan 3 jenis ayat iaitu past tense, present tense dan future tense dengan menggunakan tata bahasa yang sama. Sebagai seorang guru, kita haruslah mempraktikkan berfikiran di luar kotak bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang berkesan dan berkualiti. Sebagai kesimpulan, guru yang berfikiran kritis dan berinovatif mampu melahirkan pelajar yang lebih kreatif, berfikiran kritis, berinovatif dan mampu berdaya saing di peringkat global bagi memenuhi keperluan di masa hadapan. Sekian, terima kasih.